Okey, hari ini kita akan masuk pada pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Kita tengok objektif pembelajaran yang pertama sekali ini berkaitan dengan awak mesti boleh perihalkan pergerakan dan pertukaran gas dan karbon dioksida dalam badan. Okey, dan seterusnya kita nak wajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus ni tadi, sebab dia ada struktur yang khas dalam alveolus yang menyebabkan pertukaran gas tu tadi berlaku dengan lebih cekap dalam badan kita. Okay, jadi ini adalah struktur di dalam alveolus. Okay, dia hanya berlaku secara resapan saja. Kalau kita tengok, yang ini adalah berkaitan dengan kapilari darah. Okay, awalnya warna biru tu bermaksud dia oksigen dia rendah, karbon dioksida tinggi. Jadi apa yang berlaku adalah di sini sampai ke dalam alveolus, sebab alveolus tadi tugas dia tu tadi kan dekat ruang paru. Jadi tugas dia adalah yang pertama dia nak bawa oksigen masuk dalam badan. Yang kedua dia nak singkirkan karbon dioksida. Jadi di sini akan berlaku proses secara resapan. Yang warna biru kurang oksigen, tinggi dengan karbon dioksida. Bila sampai ke sini, okay, so karbon dioksida akan dikeluarkan. Tu meresap masuk dalam alveolus. Okay, so sel darah merah sama yang dah bebaskan karbon dioksida tadi, dia terus mengalir sebab jantung kita dia akan pam darah. Sampai dekat sini, okay, apa yang berlaku? Bila karbon dioksida keluar, oksigen pula masuk dalam sel darah merah ni tadi, so that dia akan terus angkut dan bawa ke seluruh bahagian badan. Ini jantung akan pam lah, terus proses pam tu akan berlaku secara berterusan. Jadi kita tengok arrow lah. Yang putus-putus karbon dioksida, yang tak putus-putus ni adalah oksigen. Jadi darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah ni tadi akan dihantar ke dalam setiap sel. Fokus dia warna merah tu tadi kaya dengan oksigen, yang warna biru kurang oksigen. Proses di sini adalah proses secara resapan. Okay, udara tu keluar secara resapan, udara oksigen tu tadi masuk dalam kapilari darah pun secara resapan juga. Okay. So ni gambar yang tadilah, cuma dalam bahasa Inggeris. Okay, ni kita tengok udara disedut dalam alveolus punya kepekatan oksigen yang lebih tinggi. Okay, udara disedut ke dalam alveolus, jadi oksigen lebih tinggi. Okay, oleh sebab itu oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Tu tak penting, tadi saya dah terangkan secara proses dia lah. Proses tu tadi penting. Ayat tu awak boleh susun elok-elok. Okay, so that HB ni adalah hemoglobin. Oksigen ni, oksigen lah. Okay? So that kita panggil dia sebagai oksihemoglobin. Okay? Bila oksigen bergabung dengan hemoglobin, iaitu sel darah merah tu tadi, kita bagi tahu dia sebagai oksihemoglobin. Okay, hemoglobin berpadu oksigen, bentuk oksihemoglobin merupakan sebahagian tidak stabil dan juga berwarna merah cerah. Ini tak berapa penting. As long as awak tahu oksigen campur dengan sel darah merah ataupun hemoglobin tadi jadi oksihemoglobin. Okay, seterusnya. Jadi yang oksihemoglobin tu tadi diangkut dari peparu ke jantung. Okay, dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Sebab tadi dah kaya dengan oksigen. Okay, kita pun kalau awak tengok bahagian jantung, kita ada jantung atas dan juga jantung bawah. Tu awak kena tahu jugalah proses dia. Tapi dia akan masuk ke dalam bahagian pulmonary dulu, and then dia akan terus pam ke seluruh bahagian badan lah. Itu kita ada satu bahagian ventricle yang tebal. Jadi darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen rendah, oksihemoglobin yang juga merupakan sebahagian ni tadi, dia akan terurai, membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Sebab tadi dia kaya dengan oksigen. Okay, sel darah merah tadi kaya dengan oksigen. Dia pergi dekat satu tempat tadi, dia tengok, sel darah sel ni kurang oksigen. So that, okay, kita agihkan. Dia macam mengagihkan bantuan lah kiranya. So that dia keluarkan oksigen, bagi dekat sel tu. Lepas tu dia merayau tempat lain, check lagi mana sel yang tak ada oksigen. So that tugas dia adalah dia hantarkan oksigen saja. Okay, karbon dioksida tadi diangkut bawa semula ke alveolus. Okay, so ni tadi saya bagi tahu berkenaan dengan aspirasi lah. Jadi kalau ada satu makanan
glukosa dan juga oksigen dia bergabung. Ni tadi pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Okey, dan tenaga tu tadi bila dah terhasil dia akan bebaskan juga karbon dioksida dan juga wap air. Ni dalam badan kita. Tak payah nak pening sangatlah. Okey, glukosa tu makanan. Okey, campur dengan oksigen. Bila ada oksigen, campur oksigen, kebiasaan dia adalah proses pembakaran lah. Jadi tenaga tu tadi dibakar. Dan biasanya dalam proses pembakaran akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey. Ni tak ada apalah. Sebab tadi kita kata karbon dioksida dihasilkan dan juga akan diangkut semula ke dalam alveolus supaya disingkirkan daripada badan. Kalau kita tak singkirkan karbon dioksida daripada badan ni tadi, jadi badan akan jadi sangat-sangat bertoksik. Okey, sebab dia sifat dia tu tadilah. Okey. Hari kita tengok ini apakah kepentingan adaptasi struktur alveolus. Okey, struktur alveolus dia kita bagi tahu meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Jadi apa struktur dia tu tadi? Yang pertama kita bagi tahu ketebalan dinding alveolus dan juga kapilari darah. Jadi yang mana yang bagus? Alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang nipis. Okey, mesti nipis. Okey, nipis dia macam mana? Nipis dia macam ibarat satu lapisan sel sahaja. Kenapa dia perlu nipis? Supaya memudahkan dan juga meningkatkan resapan gas nak merentas itu tadi. Lagi senanglah gas nak rentas dia sebab dia nipis. Kalau tebal susahlah nak meresap. Okey. Yang kedua, kita tengok alveolus ni tadi mesti lembab. Okey, sebab apa mesti lembab? Supaya alveolus yang lembab ni dia akan benarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Okey, yang penting yang kedua, dinding alveolus mesti lembab. Yang pertama tadi mesti nipis, yang kedua mesti lembab. Supaya memudahkan resapan juga. Okey, yang ketiga kita bagi tahu mesti ada kapilari yang banyak meliputi alveolus ni tadi. Sebab alveolus nak hantar gas, nak boleh meresap ni tadi. Dan kapilari darah nak bawa sel-sel darah merah tu tadi. Jadi alveolus mesti diliputi jaringan kapilari yang banyak supaya boleh tingkatkan lagi pertukaran gas tu tadi. Ibarat dia ada jalan banyak lah. Kapilari darah ni tadi ibarat satu jalan. Okey, alveolus tu dia satu tempat yang macam tempat pusat penghantaran barang-barang. Okey, macam tempat macam JNT apa semua tu. Jadi hemoglobin tu tadi ataupun sel darah merah ni tadi ibarat macam kenderaan yang nak ambil pick up barang tu tadi nak hantar ke tempat-tempat yang lain. Jadi mesti banyak jalan supaya lagi senang pengagihan tu tadi berlaku, lagi cepatlah berlaku. Okay, and then kita tengok luas permukaan alveolus. Okay, jadi luas dia mesti apa? Paru kita bagi tahu ada berjuta-juta alveolus yang menjadikan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Jadi luas permukaan alveolus juga mestilah tinggi supaya lebih banyak permukaan untuk melakukan pertukaran gas. Okay, tadi bagi tahu selain struktur alveolus, kita bagi tahu juga satu faktor lain yang dapat tingkatkan pertukaran gas dalam badan adalah perbezaan kepekatan gas dalam alveolus dan juga kapilari darah. Kalau ada perbezaan tu tadi, dia akan pertukaran tu akan jadi, kadar resapan tu tadi akan jadi lebih tinggi. Okay. Kalau ada perbezaan kepekatan, berlaku kadar resapan yang tinggi. Kalau kurang, dia tak banyak pertukaran tu tadilah. Okey, jadi tu saja subtopik kita untuk 2.2 ni. Saya cuba untuk pergi seringkas yang mungkin